Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid-murid yang dikasihi sekalian. Apa khabar semuanya? Berjumpa lagi kita kembali pada hari ini dalam mata pelajaran pendidikan Islam tajuk Perjanjian Hudaibiyah. Pernah dengar ke tidak semua murid-murid nama Perjanjian Hudaibiyah ini ataupun Hudaibiyah? Okey, mari kita lihat di dalam buku teks muka surat 135. Baik, cuba lihat di gambar ini. Ini merupakan masjid yang berada di Hudaibiyah, ya. Dan lihat peta ini. Peta ini merupakan peta di Arab Saudi. Hudaibiyah terletak di utara Mekah dan di selatan Madinah. Ya, Madinah sebelah atas, selatannya Hudaibiyah. Mekah, utaranya Hudaibiyah. Okey. Cuba kita lihat pula latar belakang peristiwa Perjanjian Hudaibiyah. Jadi kita sudah tahu Hudaibiyah ini merupakan suatu nama tempat. Ya. Bagaimana perjanjian Hudaibiyah ini berlaku? Mari kita lihat latar belakangnya. Pada suatu hari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bermimpi mengunjungi Masjidil Haram, bercukur dan bergunting rambut bersama-sama dengan para sahabat. Baginda menceritakan mimpi tersebut kepada kaum muslimin. Lalu mereka membuat persiapan menunaikan umrah dan berangkat ke Mekah pada bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijrah. Mereka membawa haiwan ternakan bersama-sama untuk disembelih di Baitullah. Bilangan mereka seramai 1,400 orang. Okey, perlu diambil perhatian di sini. Nabi mula berangkat pada bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijrah dan mereka semua adalah seramai 1,400 orang. Kemudian, apabila Nabi dan kaum muslimin sampai di Zulhulaifah, mereka mula berniat ihram umrah. Okay. Kemudian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat berita bahawa musyrikin Quraisy di Mekah sedang bersiap sedia untuk memerangi dan menghalang rombongan baginda. Oleh itu, baginda memilih jalan yang jarang dilalui orang ramai untuk sampai ke Mekah. Mereka terpaksa melalui jalan yang berliku-liku di celah-celah bukit. Ya. Dan seterusnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin agar berhenti di Thaniyatul Mirar. Ini juga suatu nama tempat, ya. Thaniyatul Mirar berhampiran dengan Hudaibiyah apabila unta baginda. Apa nama unta Nabi ini? Namanya ialah Al-Qaswa, tidak mahu meneruskan perjalanan. Jadi di sini baginda dikunjungi Budail bin Warqa Al-Khuza'i yang bertanyakan tujuan baginda ke Mekah. Baginda menegaskan tujuan mereka semata-mata untuk menunaikan umrah. Kemudian musyrikin Quraisy menghantar beberapa utusan lagi, antaranya Urwah bin Mas'ud untuk berunding dengan Nabi. Urwah meyakinkan musyrikin Quraisy tujuan baginda ke Mekah untuk menunaikan umrah. Ya, jadi ada kesalahfahaman daripada orang Mekah, ya, yang mana Nabi sebenarnya tujuan ke Mekah ini adalah hanya untuk menunaikan umrah. Kemudian kita lihat yang kelima. Okey. Lalu Nabi mengutuskan Sayyidina Uthman bin Affan untuk berunding dengan musyrikin Quraisy. Tetapi beliau telah ditahan, lalu tersebar berita beliau dibunuh. Apabila mendengar berita tersebut,
baginda mengajak kaum muslimin berbai'ah untuk bersama-sama mempertahankan hak dan kesucian Islam. Ikrar taat setia yang dinamakan Bai'atul Ridwan. Okey. Apa namanya? Ikrar ini namanya ialah Bai'atul Ridwan, berlaku di bawah sepohon pokok. Selepas itu kaum muslimin mendapat berita bahawa Sayyidina Uthman tidak dibunuh. Ya, jadi khabar itu adalah suatu khabar yang tidak benar berkenaan dengan Sayyidina Uthman dibunuh. Itu merupakan khabar angin sahaja. Ya. Kemudian poin yang keenam, apabila tersebar berita tentang Bai'atul Ridwan. Apa Bai'atul Ridwan? Iaitulah ikrar taat setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu musyrikin Quraisy berasa gerun dan mahu perjanjian damai dibuat. Suhail bin Amru pula diutuskan untuk berunding dengan kaum muslimin. Siapa Suhail bin Amru? Suhail bin Amru ini ialah utusan wakil daripada musyrikin Quraisy di Mekah. Maka termeterailah perjanjian Hudaibiyah secara bertulis setelah baginda bersetuju dengan syarat yang dikemukakan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meyakinkan para sahabat bahawa ini ialah perintah Allah dan Allah tidak akan mempersia-siakan mereka. Ya, jadi pada ketika ini Nabi dan bersama kaum muslimin tidak dapat meneruskan perjalanan ke Mekah. Kemudian baginda memerintahkan kaum muslimin bertahallul dengan menyembelih haiwan ternakan mereka dan bercukur rambut. Para sahabat yang sedang berduka cita kerana hasrat mereka untuk masuk ke Mekah dihalang musyrikin Quraisy hanya berdiam diri. Akhirnya isteri baginda yang bernama Ummu Salamah mencadangkan agar baginda melakukan tahallul terlebih dahulu. Apabila kaum muslimin melihat baginda bertahallul, maka mereka pun ikut bertahallul juga. Ya, tahallul ini ya murid-murid merupakan suatu rukun di dalam ibadah umrah. Oleh kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berniat ihram tetapi tidak dapat meneruskan umrah mereka menuju ke Mekah, maka mereka pun bertahallul untuk menyelesaikan ya umrah mereka yang telah mereka niatkan sebelum ini. Okey. Ya, apakah syarat-syarat sehinggakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin itu tidak dapat menuju ke Mekah pada hari tersebut, pada tahun tersebut? Mari kita lihat isi perjanjian Hudaibiyah dan kesannya. Ya, kita sebut sahaja isi perjanjian terlebih dahulu ya. Isi perjanjian Hudaibiyah. Okey. Isi perjanjian Hudaibiyah ini ada beberapa perkara. Ya, yang pertama ialah gencatan senjata selama 10 tahun. Maksud gencatan senjata ini ialah tidak boleh mana-mana pihak cuba untuk melakukan peperangan antara satu sama lain, sama ada pertumpahan darah dan juga sebagainya. Ya. Yang kedua, orang Islam tidak dibenarkan menunaikan umrah pada tahun itu. Ya, orang Islam tidak dibenarkan menunaikan umrah pada tahun itu. Ya, kerana itu mereka tidak meneruskan perjalanan menuju ke Mekah. Yang ketiga, kedua-dua pihak bebas membuat perjanjian dengan pihak yang lain. Kedua-dua pihak sama ada kaum musyrikin ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bebas membuat perjanjian dengan mana-mana pihak yang lain. Okey, yang keempat, orang Quraisy Mekah yang datang kepada pihak Nabi tanpa kebenaran walinya. Ya, walinya ini sama ada ibu bapa ataupun orang yang menjaga mereka. Ya, dipanggil wali.
Walaupun telah memeluk Islam, Ustaz ulangi, orang Quraisy Mekah yang datang kepada pihak Nabi tanpa kebenaran walinya, walaupun telah memeluk Islam, hendaklah dipulangkan semula kepada kaumnya, iaitu dikembalikan ke Mekah. Dan yang kelima, sesiapa daripada pihak Nabi Muhammad yang datang kepada pihak Quraisy Mekah tidak akan dipulangkan. Ya, sesiapa yang daripada pihak Nabi, ya, contohnya daripada Madinah, pergi ke pihak Quraisy Mekah, maka orang tersebut tidak akan dipulangkan, tidak akan dikembalikan ke Madinah. Ini merupakan antara 5 perjanjian, isi perjanjian Hudaibiyah ini, dan boleh lihat kesannya amat positif kepada agama Islam dan juga orang Islam itu sendiri dalam perjanjian Hudaibiyah. Ini merupakan hikmah dan juga kebijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menguruskan perjanjian ini. Ya. Okey, baik. Ustaz ingin memberikan, ya, sedikit latihan kepada murid-murid sekalian, hanya latihan yang ringan sahaja, iaitulah tulis semula isi perjanjian Hudaibiyah ini. Ya, semuanya ada berapa? Ada 5. Okey, tulis semula isi perjanjian Hudaibiyah dengan melakukan peta minda, ya, dengan melakarkan peta minda, ya, sama ada peta buih kah ataupun sebagainya, mengikut kreativiti murid-murid sekalian. Ya, sekian, itu sahaja. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.